Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, pada hari ini kita akan sambung kepada topik yang seterusnya. So, kita akan cuba untuk habiskan teori dulu. Jika awak diizinkan untuk kembali semula ke college, so kita akan proceed dengan kelas praktikal lah. So, untuk hari ini, untuk tajuk ini, so kita akan sambung kepada pemprosesan jus dan cordial. So, seperti biasa, kita akan tengok apa hasil pembelajaran yang patut pelajar capai lah. Okey, yang pertama sekali, seperti biasa juga, awak kena tahu apa itu definisi jus dan juga cordial. Okey, awak kena kenal pasti produk hasilan jus seperti minuman jus dan juga cordial. Mengenal pasti bahan mentah yang digunakan dan fungsinya. Menerangkan kaedah dan kepentingan setiap langkah di dalam pemprosesan. Menghasilkan jus dan cordial mengikut kaedah dan formulasi yang betul. Menggunakan peralatan, mengenal pasti masalah pemprosesan, menentukan ciri fizikal, mengenal pasti bahan pembungkus dan juga mengira dapatan dan kos penghasilan. So, macam saya dah cakap sebelum-sebelum ni, okay, kita hanya boleh capai objektif 1, 2, 3 dan 4. Okay, 5 dan seterusnya ni hanya boleh diguna ataupun dipelajari setelah awak dah berjaya menghasilkan jus dan juga cordial ni lah. Kalau ikut perancangan, minggu lepas sepatutnya kita dalam kelas kita buat sama-sama jeruk kan. Dan sepatutnya pada minggu ni kita sepatutnya dah dapat menghasilkan jus. Tapi tak apalah, nak buat macam mana. So, kita belajar secara teori dulu. Okey, apa itu definisi jus? Apa yang awak faham tentang jus? Okay, kalau kita sebut sebelum ni jus oren, jus mangga. Kalau kita tengok jus tu adalah hasil perahan, betul tak? Hasil perahan buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Sebab kita bukan ada jus buah saja, kita juga ada jus sayur. Kita ada jus carrot, kita ada jus pegaga kan. Okay, so jus ni apa sebenarnya? Okay, kalau ikut definisi sebenarnya, jus ni ialah cecair yang secara semula jadi terkandung dalam pati buah ataupun sayuran. Okay, kalau awak boleh baca kat sini lah depan awak ni, awak boleh dengar saya bercakap sambil awak boleh baca sendiri. Jus ni adalah cecair yang secara semula jadi. Semula jadi terkandung di dalam pati buah ataupun sayuran. Dia jus ni boleh jadi daripada buah ataupun daripada sayuran. Disediakan menerusi kaedah perahan. Maksudnya nak dapat cecair semula jadi ni mesti menerusi kaedah perahan. Sama ada menggunakan alatan perah ataupun mesin memerah. Okay. Jus juga mengandungi sekurang-kurangnya 35% jus atau pati atau ekstrak buah. Okay. So, kalau awak nak panggil sesuatu produk ni jus, dia mesti sekurang-kurangnya 35% jus atau ekstrak buah. Kalau kurang daripada tu, kita dah tak boleh, kalau ikut definisi ataupun akta makanan, kita dah tak boleh namakan dia sebagai jus. Kita ada nama lain, mungkin minuman buah, kan? Okey, kalau nak namakan dia jus, mesti sekurang-kurangnya 35% ekstrak buah. Okey, dan dalam pemprosesan juga, kita akan buat cordial. So, apa pula maksud cordial? Cordial terdiri daripada sirap dan jus dengan atau tanpa bahagian boleh dimakan dari satu jenis atau lebih buah-buahan. Okey, cordial ni dia mesti terdiri daripada sirap dan jus. Bila sebut sirap, dia mesti ada gula lah. Okey, dia ada jus, dia ada ekstrak buah dalam tu, dia juga ada sirap. Okey, dengan atau tanpa bahagian boleh dimakan. Yang ni mungkin dia ada tambahan apa-apa lah dalam cordial tu. Okey, terdiri daripada satu jenis atau lebih buah-buahan. Maksudnya, cordial ni boleh terdiri daripada beberapa jenis buah lah. Tak semestinya satu. Boleh juga satu, boleh juga banyak buah. Okay, ia mengandungi tidak kurang daripada 25% jus. Tidak kurang daripada 25% jus. Okay, kalau kita nak panggil sesuatu produk kita tu nama cordial, kita kena pastikan dia tidak kurang daripada 25% jus. Okay, jelas Dia boleh mengandungi bahan pengawet, perisa atau kondisioner makanan yang dibenarkan. Maksudnya cordial ni kita boleh tambah bahan awet, boleh tambah perisa ataupun kondisioner makanan. Okey. Apa perbezaan di antara cordial, jus dan minuman berperisa buah? Kalau awak tengok pada gambar yang saya dah letak sini, okey. Kalau kita tengok pada jenama Marigold Peel Fresh,
Yang ni adakah dia jus, adakah dia cordial ataupun minuman berperisa buah? Siapa boleh jawab? Okey, tapi senang je lah. Kalau tengok kat sini, dia ditulis, dinyatakan 100% jus. So, dia adalah jus. Sebab jus mesti mengandungi perahan pati ataupun jus ataupun ekstrak buah sekurang-kurangnya 35%. Ni lebihlah 100% jus. Okey, kalau tengok dekat dia punya pelabelan kat sini, ini adalah jus manggis yang tidak ditambah gula. Okey, jus boleh ditambah gula ataupun boleh tak ditambah gula. Okey, tapi yang penting awak tengok kat sini dia 100% jus. Maksudnya dia adalah jus buah sebenar. Okey, sorry. Okey, yang kedua, yang ni memang terkenal lah di kalangan rakyat Malaysia. Ini adalah cordial. Okey, ini adalah cordial. Kenapa? Sebab dia masih ada ekstrak buah, ada jus dalam ni, tapi dia juga ditambah sirap. Manis kan? So, kalau kita tengok beza di antara jus dan juga cordial, jus boleh diminum secara terus. Awak kena bancuh tak? Tak kan? Okay, awak boleh buka botol dan minum secara terus. Ini adalah jus. Berbanding cordial perlu ditambah air. Jelas Cordial manis, mempunyai kandungan gula yang tinggi dan perlu ditambah air. Baru kita boleh minum. Maksudnya bancuh. Itu beza di antara jus dan juga cordial. Okey, dan cordial hanya perlu mengandungi sekurang-kurangnya 25% jus buah. Masih ada jus, cuma dia ada banyak gula. Dia concentrated lah, dia pekat dengan gula. Jadi nak minum kena bancuh. Ini adalah cordial. So dalam tajuk ni awak akan buat kedua-dua lah. Awak akan buat jus dan juga cordial. Kalau ikut perancangan saya, sepatutnya kita akan sama-sama buat jus nanas. Okey. Tapi tak apalah, nanti tengok kita macam mana. Kita adakah masih sempat ada masa untuk kita buat produk ni bersama-sama lah. Okey, kemudian tengok gambar yang ketiga. Pernah dengar kan Houseboom? Pernah minum tak? Biasanya dia ada banyak jual di 7-Eleven. Okey, kalau tengok dekat produk Houseboom ni, dia ada tulis, dia ada lemonade, dia ada strawberry, mango dan juga lychee. Ni antara yang ada lah, dia ada banyak lagi lah. Ini antara yang saya boleh bagi contoh. Ini adalah buah kan? Tapi adakah ia minuman buah yang sebenar? Okey, sebenarnya Houseboom ni hanyalah minuman berperisa buah. Okey, dia hanyalah minuman berperisa buah. Kenapa? Sebab dia tak ada langsung buah ataupun ekstrak buah di dalam minuman ini. Yang ada hanyalah gula, perisa buah. Perisa dia masuk perisa sintetik lah yang telah direka, dimasuk dalam ni, dan juga air, dan juga pengawet. Okey. Maksudnya kandungan gula dan yang berperisa sahaja. Tak ada ekstrak buah ataupun pati buah ataupun jus di dalam minuman berperisa buah. Jelas nampak perbezaan? Okey. Kalau ikutkan ketiga-tiga produk ni, jus, cordial dan berminuman berperisa buah, ketiga-tiganya adalah manis. Tetapi kalau kita tengok, kandungan gula yang tinggi adalah pada cordial dan juga minuman berperisa buah. Okey, jus juga mungkin kalau macam pil fresh ni dia tidak ada penambahan gula, mungkin jus sebenar lah, maksudnya tak boleh diminum dengan kuantiti yang banyak lah, bukan kuantiti banyak, maksudnya selamat lah, kurang, tiada gula kan, tiada pertambahan gula. Tapi ada juga jus yang telah ditambah gula, so awak kena sentiasa baca label. Okey, jelas beza di antara cordial, minuman jus dan juga minuman berperisa buah. So lepas ni kalau nak beli produk minuman buah, pastikan awak baca label dulu, awak baca dulu untuk tentukan yang mana satu sebenarnya ada buah sebenar. Okey, sebab kalau tengok minuman berperisa buah ni banyak dekat pasaran. Kalau awak pernah minum satu air yang jernih, warna putih, tapi dia ada banyak rasa flavor buah beri lah dan sebagainya, dan dia adalah air bikarbonat. Yang tu adalah minuman berperisa buah. Okey, jelas Okey, seterusnya. Okey,
Untuk penghasilan jus, apa bahan mentah yang akan kita gunakan? Okey, yang pertama kita akan gunakan buah nanas. Kalau tengok kat sini kita ada lagi satu buah temikai susu, tapi untuk perancangan saya kita memang akan guna nanas lah. Okey, dan kita akan gunakan gula. Kita akan gunakan CMC dan juga citric acid. CMC ni sebagai dia punya pemekat, citric acid ni sebagai pengawet. Okey. Dan juga peralatan seperti biasalah, kita akan pakai food processor untuk kisar buah. Kita akan pakai penapis, kita akan pakai kain maslin. Kain maslin pernah dengar kan? Kain maslin ni adalah kain yang digunakan untuk menapis ataupun mengisrap jus daripada buah-buahan tadi itulah. Kita akan guna refractometer, kita akan guna pH meter. pH meter ke temperature ni? Termometer. Dua-dua lah kan kita guna pH meter dan juga termometer. Kita akan guna weighing balance, senduk, pisau dan chopping board, periuk, stainless steel bowl dan juga botol lah. Botol untuk penyimpanan jus. Okey. So, apakah langkah asas dalam penghasilan jus? Okay, yang pertama adalah penyediaan bahan mentah. Buah nanas tadi kita akan kupas, kita akan potong dan juga kita akan kisar lah. Kisar ni adalah pada kaedah yang kedua, iaitu pengisrap. Pengisrap ni terpulang kepada industri lah, sama ada nak guna pengisrapan jenis macam mana. Tapi kalau kita buat dalam skala kecil, dalam makmal je, kita boleh guna food processor ataupun blender. Okey, kemudian dia ada langkah penjernihan, penyah udaraan, pengawetan dan juga pembotolan. Okey, jom kita tengok satu-satu. Okey, dalam penyediaan bahan mentah. Dalam penyediaan bahan mentah, yang pertama, macam biasa, pemilihan buah. Dalam pemilihan buah yang dipilih untuk pembuatan jus mestilah buah yang elok, buah yang cukup masak. Kita tak boleh guna buah matang kat sini, tak sesuai sebab tak cukup. Dia tak cukup banyak jus. Nak pastikan buah yang kita nak hasilkan jus ni ada banyak air, ada banyak jus, kita kena pastikan buah ni adalah buah yang cukup masak. Tapi bukanlah kata masak sehingga kalau bahasa Kedah kita masak lasu kan, bukan dia bukan terlalu masak, dia hanya cukup just nice masak supaya kita boleh perah untuk dapatkan jus. Okey, lepas tu kita boleh buat penggredan. Ini kalau kita memang memang menghasilkan jus secara besar-besaran, bolehlah buat penggredan buah dulu sebelum buat produk jus. Pelembutan, pelembutan ni terpulang kepada jenis buah lah. Kalau macam nanas tak ada pun step untuk pelembutan ni. Lepas tu kita basuh, kita penyediaan, kita buat penceluran ataupun rawatan kimia. Penceluran mesti kena buat. Sebab apa? Siapa ingat? Kenapa kena buat penceluran pada buah-buahan yang sebelum kita melakukan apa-apa proses? Kenapa? Sebab dalam buah ada enzim kan? Okay, so enzim ni lah nak stopkan. Enzim ni akan menyebabkan buah menjadi browning kan? Menjadi perang. Jadi untuk buah-buah yang digunakan untuk pembuatan jus, kita mesti pastikan enzim dia berhenti, tidak balas. Jadi kita mesti celurkan dulu ataupun buat rawatan kimia. Tapi kalau untuk nanas ni, kita pastikan buah tu akan dicelur dulu sekejap je dalam air mendidih supaya kita matikan enzim supaya tak ada berlaku apa-apa tindak balas. So nanti jus tak akan jadi perang. Okey, so dalam kaedah pengisrakan, apa yang kita buat? Okey, alat yang kita guna untuk pengisrakan ni, kalau dalam industri besar-besaran, buat jus secara besar-besaran, memang dia akan pakai alat-alat seperti penekan hidrolik, penekan skru, pengisar atau pemerah jus. Pengisar atau pemerah jus ni kita lah, industri kecil-kecil ataupun dalam skala makmal, guna pengisar atau pemerah jus. Tapi kalau industri besar-besar, dia akan pakai penekan hidrolik ataupun penekan skru. Okey, penekanan ni boleh dilakukan dalam tekanan tinggi, sederhana atau rendah atau berulang kali. Maksudnya kalau dalam industri biasanya dia boleh kisar ataupun dia tak panggil kisar, dia pakai screw press ataupun hydraulic press. Penekan nama dia. Dia boleh buat penekanan ni banyak kali. Maksudnya sekali dia perah, dia boleh ulang balik, ambil hampas tu dia perah lagi. Tujuan dia untuk dia menghasilkan ataupun mengisrakkan jus sebanyak yang boleh. Supaya dia tak ada kan ada kerugian lah. Sebab dia orang ni dalam industri dia nak pastikan pastikan sikit
rugi. Kalau tak ada loss lah. Kalau boleh tak mau rugi langsung lah. Jadi dia akan pastikan diulang. Buat penekanan berulang kali. Okey. So quality juice yang dihasilkan berlainan setiap kali. Maksudnya setiap kali perah, kita akan dapat quality juice yang berbeza lah. Mungkin perahan yang pertama tu quality juice yang paling baik. Perahan yang seterusnya quality juice dia dah cair kan. Dia punya juice tu dah kurang dia punya quality. Okey, peralatan yang digunakan bergantung kepada jenis jus seperti keruh ataupun jernih. Ini terpulang lah sebab kadang-kadang peralatan yang kita gunakan akan menghasilkan jus yang warna keruh ataupun jus yang jernih. Itu bergantung lah. Okey, buah yang dikisar terlalu halus seperti puri akan menghasilkan jus keruh, tidak jernih. Kenapa? Kerana komponen cecair yang larut sukar dipisahkan dari pepejar terampai, tetapi rasanya lebih sedap. Ya, kalau kita guna pengisar ataupun pemerah jus, pengisar lah biasanya kita pakai blender. Pengisar, kita blend buah tu sampai terlalu halus, jadi puree. Jus tu takkan jadi warna jernih. Sebab apa? Dia punya pulp, dia punya serat semua dah hancur kan. Dah jadi halus kan. So dia akan bercampur dengan air. Dia akan bercampur dengan air jus tu. Jadi susah nak pisahkan. Jadi memanglah air jus dia tak nampak cantik, tak warna jernih, tetapi rasa dia lebih sedap. Okey. Okey, kalau kita kisar, mungkin kisar secara kasar, kita guna pemerah jus biasa ataupun pengisar yang kasar, kita akan dapat jus yang berwarna jernih, tetapi mungkin rasanya kurang sedap. Dia kurang rasa buah sebab dia perahan dia tak cukup. Inilah, tak cukup kuat kan. Okey, jika penghancuran dilakukan tanpa pemanasan, enzim boleh bertindak balas untuk mengelakkan pengoksidaan. Ini maksud tadi saya katalah, kalau kita buat kaedah pengisrakan ni, kita kita blend tanpa kita buat pemanasan, enzim dalam buah tu masih boleh buat tindak balas. Jadi enzim tu akan menyebabkan buah tu mengalami pengoksidaan ataupun pemerangan, browning. Okey, jadi dia akan memberi kesan kepada quality juice. Jadi kalaulah kata kita ada dua jenis. Kalau kita nak buat pengisrakan buah ni, ada satu memang tanpa pemanasan, satu lagi kaedah dengan pemanasan. Kalau dengan pemanasan tak ada masalah sebab nanti jus tadi kita akan panaskan supaya kita matikan tindak balas kan. Tapi kalau kaedah pengisrakan ni tak guna sebarang pemanasan, kaedah pengisrakan dia boleh dilakukan tanpa udara. Maksudnya kita pastikan kita ekstrak tu tak ada kehadiran udara supaya tak berlaku proses pengoksidaan ni, tak berlaku proses pemerangan sebab tak ada oksigen kan. Okey, jadi kita boleh buat dengan cara tanpa udara ataupun kita tambah garam sulfit. Okey, asid askorbik ataupun misin yang telah dimasukkan dengan gas lengai. Ini tak cerita detail lah ke awak, tapi maksudnya ada cara. Kalau nak ekstrak jus tapi tak mau buat proses pemanasan, kena guna kaedah-kaedah lain lah untuk mengelakkan kemerangan. Okey, kemudian step seterusnya kita buat penjernihan. Jus yang diekstrak mengandungi berbagai zarah terampai yang terdiri daripada tisu buah, biji dan kulit, gam, bahan pektin, protein dan ampai yang berkolloid. Maksudnya dalam jus ni bila kita dah perah, kita dah ekstrak tadi, kita dah press, kita dah tekan, kita dah buat macam-macam kaedah kisar ataupun kita dah guna food processor dan sebagainya kan. Okey, kita dah dapat jus. Jus ni terdiri daripada macam-macam, daripada tisu, daripada biji, kulit dan sebagainya kan. So macam mana kita nak pastikan dia jadi jernih? Kita boleh buat 3 kaedah. Yang pertama, kita buat penapisan dan pemendapan. Okey, macam mana buat? Pemendapan ni satu proses di mana jus disimpan di dalam satu bekas selepas dicampur dengan bahan pengawet supaya zarah yang kasar termendak. Bila kita dah campur jus tadi tu yang kita dah perah tu, kita dah campur dengan bahan pengawet, kita biar je dulu. Supaya apa? Supaya terjadi mendakan. Okey, awak boleh imagine kot kan, tak ada gambar sini. Bila jus, contoh macam jus oren, bila awak dah kisar ataupun awak dah press, awak dah perah, okey, akan terdapatlah jus kan. So bila awak biar dalam keadaan yang agak beberapa tempoh masa, awak akan nampak satu mendakan di bawah. Yang kasar tu akan berada di bawah. Lepas tu bolehlah kita buat penurasan, pengemparan, kita masukkan enzim dan juga ejen penjernihan.
jadilah jernih. So terus pemanasan dan penyejuk bekuan. Okey. Okey, kalau kita tengok ni ditunjuk langkah-langkah kan. Kalau kita dalam langkah penjernihan tadi, kita buat penapisan dan pemendapan je. Maksudnya awak tapis saja guna kain maslin dan awak buat kaedah pemendapan je. Jus tidak akan jernih. Dia hanya untuk mengasingkan zarah yang kasar, seperti palpa buah, biji dan kulit. Kehadiran zarah-zarah ini merosakkan kualiti jus. Ya, kadang-kadang ada setengah jus memang sengaja ditambah palpa buah tapi ikut kuantiti dia lah. Tapi kalau kita tak buang palpa buah ni daripada asal, palpa buah, biji dan kulit biji ni akan merosakkan kualiti jus lah. Sebab apa? Sebab dalam biji, palpa buah dan kulit ni ada kandungan enzim yang lebih tinggi. Jadi kalau kita tak buang, enzim yang ada pada biji, kulit dan palpa buah ni akan melakukan tindak balas. Nanti akan efek pada jus. Jus awak juga akan mengalami pemerangan. Okey? Jelas Okey. Saya tak tahu lah awak jawab ke tak, tapi saya harap awak jelas lah. Kalau tak jelas, awak boleh tengok berulang kali video ni. Okay, so maksudnya kalau hanya buat penapisan dan pemendapan, jus tidak akan jernih sebab proses ni hanya untuk asingkan zarah-zarah yang kasar tadi ni. Okay, so apa yang diguna untuk tapis dan mendap, dia akan guna kain maslin ni lah. Kain maslin ni warna putih tu. Yang kalau tak salah saya dalam pembuatan susu kacang soya masa semester 1 awak ada buat. Awak ada gunalah kain maslin ni, kain maslin yang sama. Okay. Kalau kita buat kaedah penurasan dan pengemparan pula, jus akan jadi jernih lah. Sebab apa? Sebab dia akan mengeluarkan zarah-zarah yang halus sepenuhnya serta bahan-bahan berkoloid. Bahan-bahan berkoloid ni bahan yang bercampur dengan air tadi tu. Dia memang keluarkan semua. Yang halus, yang berkoloid ni semua akan dikeluarkan. Jadi jus akan jadi jernih lah. So apa yang kita boleh guna untuk buat penurasan dan pengemparan ni, kita boleh guna fiber cloth, cotton pulp, porous porcelain dan juga palpa kayu. Ni kena ada extra lah. Dia kena ada macam filter. Porous porcelain ni macam filter lah. Porcelain yang berongga, yang bila kita tuang jus tu, dia lalu semua yang halus-halus semua akan tertinggal lah. So yang jus yang jernih je yang akan kita guna lah. Okay. Ada setengah mesin yang memang dalam industri pembuatan jus. Kalau memang dia sengaja nak hasilkan jus yang jernih, memang dalam mesin dia tu memang dah ada filter lah. Okey. So kalau kita guna enzim dan juga ejen penjernihan, boleh juga menghasilkan jus yang jernih. Enzim akan dicampur dengan jus dan dibiarkan beberapa jam pada suhu bilik untuk melarutkan pektin supaya mudah dituras. Ejen penjernih menyebabkan bahan berkoloid, berkumpal dan termendak lalu menjernihkan jus. Maksudnya enzim dengan ejen ni dah bantu. Dia akan bantu, macam enzim dia akan bantu untuk larutkan benda-benda yang susah nak larut tadi lah, zarah-zarah tadi, supaya bila dah larut senang kita nak turas. Kalau ejen penjernih ni dia akan membuatkan bahan-bahan berkoloid tadi berkumpal dan termendak. Jadi kita boleh buang lah lepas tu kan. Okey, enzim yang digunakan ialah pengurai kanji, pengurai protein dan juga proteolitik. Ejen penjernih ialah gelatin, albumin dan juga kesin. Ini nama-nama dia lah. Okey. Kemudian kaedah seterusnya adalah pemanasan dan penyejuk bekuan juga dapat menghasilkan jus yang jernih. Macam mana? Okey, pemanasan tadi dia akan membuatkan koloid itu bergumpal apabila dipanaskan pada suhu 82 darjah Celsius. Bergumpal lalu termendak. Termendak nanti kita turas lagi lah. So dia akan hilang lah. Dia akan disingkirkan lah. Okey, penyejuk bekuan juga akan menyebabkan koloid tergumpal semasa proses pencairan dilakukan. Okay, so maksudnya kalau awak tak kisah, awak just nak tapis dan mendap, tak kisah dapat jus yang tidak jernih, kita boleh guna satu langkah ni je lah. Tapi kalau kita nak hasilkan jus yang jernih, kita boleh pilih lah mana kita nak guna. Okay. Okay, dan ada satu langkah di dalam pemprosesan jus ni yang kita panggil penyah udaraan. Proses ini dilakukan dalam satu bekas tertutup di mana udara akan dikeluarkan untuk meminimalkan kerosakan terhadap warna, rasa dan vitamin C. Okey, ni kalau dalam industri besar, dia ada satu tank yang besar. Tank tu untuk masukkan jus yang telah diperah tadi tu. Okey, so dalam tank ni dia akan ada satu macam pipe lah ke atas untuk membuang udara. Sebab apa? Sebab dia nak kurangkan kerosakan. Maksudnya tak nak berlaku proses browning tadi tu, pemerangan tu kan. Jadi dia buang siap-siap udara semua. So boleh kurangkan kerosakan terhadap warna, rasa dan vitamin C.
Okey, langkah seterusnya selepas penjernihan kita ada pengawetan. Okey, dah jus dah siap perah, dah tapis, dah mendap semua, dah buang semua tu, kita akan awet lah. So jus yang baru diekstrak dan telah dijernihkan mempunyai aroma yang baik tetapi cepat rosak disebabkan perkara-perkara berikut. Maksudnya kalau jus tadi kita dah tapis sampai dijernih, tapi kalau kita tak buat apa-apa pun, maksudnya kita hanya simpan, mungkin jus tu akan cepat rosak. Disebabkan oleh satu fermentasi. Maksudnya ada yeast ataupun bakteria dalam jus tersebut. Yeast dan bakteria ni akan membiak. Sebab dia suka ada gula secara semula jadi kan dalam jus tu kan. So dia akan buat proses fermentasi, dia menghasilkan gas. So dah rosak lah kita punya jus tu. Okey, ataupun kehadiran enzim yang boleh merosakkan warna dan rasa. Kalau setakat awak buat jus tu, awak nak perah, awak nak tapis, awak nak minum terus, tak ada masalah. Tapi kalau kita nak buat produk jus ni, kita nak simpan untuk beberapa tempoh. So kalau kita tak awet, mungkin kehadiran enzim yang ada dalam jus tadi akan merosakkan warna dan rasa. Dia punya warna akan berubah dan dia punya rasa juga akan berubah lah. Ataupun kehadiran kimia yang bertindak balas di antara satu sama lain yang merosakkan warna dan rasa. Okey, ada tindak balas yang disebabkan oleh enzim tadilah. Okey, ataupun kehadiran logam yang merosakkan warna dan rasa. Okey, kehadiran logam ni boleh datang pada macam-macam sos lah, macam-macam sumber lah, sama ada daripada daripada sepanjang pemprosesan tu sendiri, ataupun daripada mana-mana, ataupun daripada yang wujud secara semula jadi pada buah dan sebagainya. Okey, so kena awet. So macam mana nak guna kaedah pengawetan? Sama ada kita boleh buat pempasturan. Pempasturan ni secara semula jadilah. Maksudnya awak tak tambah bahan kimia pun. Ataupun kita nak guna bahan kimia. Tak ada masalah sebab bahan kimia dia adalah dalam kuantiti yang dibenarkan. Okey, ini adalah contoh bahan pengawet lah. Bahan kimia, bahan pengawet yang kita boleh guna. Okey, yang pertama kita ada sodium benzoate. Dia bentuk powder macam ni lah. Serbuk halus macam ni. Yang kedua kita ada sorbic acid, pun halus tapi dia nampak, kalau tengok betul-betul dia macam tekstur macam kita nampak dia punya kristal-kristal tu kan, halus-halus tu. Potassium sorbate pun macam tepung halus lah. Okey, sodium benzoate dia punya amount ataupun jumlah yang digunakan di dalam pembuatan jus hanyalah daripada 0.03 hingga 0.2%. Tak boleh lebih pada ni. Okey, sorbic acid pun sama 0.05 hingga 0.2%. Potassium sorbate 0.05 hingga 0.2%. Maksudnya di dalam julat ini bahan pengawet ni dah mampu untuk memanjangkan jangka hayat jus. Okey, kemudian dah siap tambah pengawet, barulah kita buat pembotolan. Pembotolan ni tujuan dia untuk tujuan pengedaran dan jualan lah. So kita kena pilih botol yang menarik, yang selamat dan juga yang murah kan. Okey, macam contoh kat sini, botol gelap kaca adalah untuk jus yang mempunyai kandungan vitamin yang tinggi. Awak pernah nampak tak ada beberapa produk kesihatan yang dia keluarkan jus beri, jus buah-buahan yang mahal kan, yang mengandungi vitamin yang tinggi, vitamin E dan sebagainya. Dia akan pastikan dia punya pembotolan adalah menggunakan botol yang gelap dan juga botol kaca. Okey, sebab apa? Sebab botol kaca, kalau kita guna botol plastik untuk proses pembotolan jus, untuk jangka masa panjang dia mungkin kurang selamat. Sebab bahan kimia yang kita guna sebagai pengawet tadi, dia mungkin akan bertindak balas dengan plastik. Dia akan menghakis plastik tu lah. Jadi tak berapa sesuai untuk jangka masa panjang. Tapi kalau sekadar mungkin kita buat, kita nak minum terus ataupun sekadar simpan beberapa hari dan minum terus, tak ada masalah lah. Tapi dicadangkan untuk menggunakan botol kaca. Okey, cuma botol kaca ni jangan digunakan lah sebab kita risau pula macam untuk consumer punya kemudahan, kita risau botol kaca tu yang akan pecah kan. So kebanyakannya akan guna botol plastik. Kita tak ada masalah lah. Okey, pemilihan bekas perlu dari segi saiz, sama ada minuman individu, king size atau family size. Ni pernah tengok kan dekat pasaraya. Kalau sekadar minuman individu yang dalam botol 250ml tu, yang kita boleh minum sekali hadap tu kan. Okey, tapi kalau untuk king size atau family size, dia pakai botol yang lebih besar lah.
King size ni mungkin macam 2 liter, tapi family size ni lebih besar daripada tu. Kalau awak pergi di pasaran yang besar, awak lalu di bahagian jus, memang kita ada botol-botol jus yang family size yang besar-besar. Okey, jus juga boleh diisi dalam tin, botol atau plastik. Tin pun kita biasa tengok, botol pun banyak, plastik pun banyak lah. Okey, ni contoh ni contoh botol kaca yang gelap. Ini botol ni contoh ni, yang ni warna hijau ni biasa digunakan untuk simpan minyak. Ataupun minyak pun ada kategori dia extract kan daripada buah zaitun kan, minyak zaitun. Jadi minyak zaitun ni kandungan vitamin E dia tinggi. Jadi nak elakkan vitamin E dia rosak, dia memang disimpan dalam botol kaca yang gelap macam ni lah. Okey, kalau macam di tengah ni botol plastik yang commonly lah, yang selalu banyak digunakan di pasaran sebab dia murah. Okey, dan senang nak handle lah, tak mudah kalau jatuh pun tak pecah kan. Okey, yang ni pula adalah botol kaca. Ada juga jus yang menggunakan botol kaca, tapi biasanya dia premium jus yang agak mahal kos dia. Okey. Okey, so ni adalah dua gambar rajah lah tentang pemprosesan jus. Yang di sebelah kiri ni adalah apple juice production, yang di sebelah kanan ni adalah orange juice production. Saya just nak tunjuk je lah, nak share. So, kalau kita tengok kat sini, buah apple akan di-harvest lah. Harvest ni maksudnya dituai, dikutip buah apple. Okey, biasanya kalau di negara barat, pokok apple ni banyak kan. Jadi jus apple ni adalah jus yang biasa, yang banyak lah di pasaran. So, dia orang tak kutip buah apple ni sebiji-sebiji. Dia ada cara dikutip lah. Okey, untuk cepat cara dikutip adalah cara dia. Okey, buah apple ni akan dibawa lah, receiving, dibawa masuk ke dalam kilang. Okey, dengan menggunakan conveyor belt lah. Dia bukan masuk sebiji-sebiji macam ni. Ini gambar je lah sebiji-sebiji, tapi dia akan masuk dalam bekas-bekas yang besar lah. Okey, dan dilalukan pada tali pesawat. Conveyor belt dia akan berjalan lah. Semua mesin lah. Tak ada orang angkut. Okey, kemudian akan dibasuh. Conveyor belt yang akan bawa terus masuk dalam satu tank untuk basuh buah apple ni. Waktu ni dia akan wash dan sorting. Buah kat sini macam kilang besar-besar, macam kilang di overseas ni, termasuklah kilang buat apple juice ni, dia akan sort, dia akan gradekan buah. So dia ada satu mesin yang boleh menapis buah mengikut grade. Jadi mungkin grade yang terpilih je akan masuk ke lubang yang dikehendaki lah. Lepas tu dia akan grind. Dia akan grinding, dia akan kisar. So dia akan buang biji lah. Okey, lepas tu dia akan pressing. Lepas tu dia buat kaedah separation. Yang ni dia nak buang biji, kulit asing lah daripada jus. Lepas tu dia akan dapat jus yang concentrate. Mana? Okey. Dia boleh dapat daripada proses separation ni, proses pemisahan ni ataupun proses pengemparan ni, dia boleh hasilkan fruit juice yang pekat dan juga boleh hasilkan fruit juice yang tak pekat. Okey, boleh lah kalau kau tengok kat sini, ini dia menghasilkan fruit juice yang pekat, dia akan remove water. Dia akan keluarkan air. Maksudnya dia dah perah tadi, dia akan keluarkan air. Okey, kalau dia nak jadikan jus yang tak pekat, dia hanya tambah je air, dia tambah aroma. Itu je bezanya. Dia maksud dia ambil jus yang pekat ni, dia masukkan, ditambah dengan air, ditambah dengan aroma, barulah dia buat pasteurization, dia panaskan, barulah dia filling dalam botol. So dia tekan. Okey, dia filling dalam botol, barulah dia packaging, barulah dia hantar ke kedai-kedai. Okay, biasa banyak kilang besar di overseas memang dia akan buat bentuk concentrate dulu, bentuk pekat dulu. Nanti baru dia tambah dengan air, barulah dia buat proses filter, baru dia panaskan, baru dia botolkan. Sama kalau tengok orange juice ni pun sama. Orange juice harvest kan, dia akan kutip orange juice ni, dia akan perah lah. Sama ada dia guna squeezing, kaedah perahan ni menggunakan mesin ataupun apa-apa. Lepas tu dia akan hasilkan orange juice yang pekat dan macam ni. Macam mana cara nak pakai pekat kan, dia akan singkirkan air lah. Lepas tu simpan dalam storage. Lepas tu lori ni akan bawa untuk pergi mengedar lah. So dia bawa, dia mungkin kalau nak jadikan jus tu cair balik, dia hanya tambah air lah. Lepas tu filter, pasture, lepas tu filling. Ataupun jus yang tadi ni dia perah ni, terus hasilkan jus yang tak pekat tu. Just dengan syarat filter lah, tapis dulu baru terus botolkan. So kilang ni sama ada apple juice ataupun orange juice, dia boleh buat sama ada dia nak hasilkan
concentrated fruit juice ataupun yang tak pekat. Dia boleh hasilkan yang pekat ataupun yang tak pekat, terpulang kepada kilang-kilang pula. Kemungkinan juga ada macam kalau dia nak hantar ke hotel-hotel, so dia memang akan hasilkan yang concentrated lah. Jadi senang nak hantar, senang nak buat pengedaran ke tempat-tempat lain. Jadi dia hantar dalam keadaan bentuk concentrate, bentuk yang pekat, sampai di tempat-tempat yang seperti hotel dan sebagainya, dia akan tambah air lah. Barulah dia serve, barulah dia hidang pada orang ramai. So dia tak akan belilah yang botol kecil-kecil tu, dia beli terus yang dalam keadaan pekat. Jelas Okey. So apakah isu dari segi kualiti? Maksudnya apa? Kalau biasanya dalam pemprosesan jus kan, apa yang orang selalu sebut-sebut tentang kualiti? Kualiti apa yang mungkin terjadilah pada jus tu? Okay, yang pertama yang memang selalu terjadi adalah browning lah, pemerangan ataupun pengoksidaan yang saya cakap tadi tu. Okey, disebabkan oleh tindak balas enzim ni, contohlah ni. Bila kita tak buat sesuatu pada buah tu untuk hentikan dia punya tindak balas enzim, jadi memang nak tak nak kita kena terima hakikat jus tadi akan jadi browning. So dia ada banyak kaedah untuk mengatasi masalah ni. Yang pertama, kita boleh dinginkan buah. Maksudnya buah tu masukkan dalam chiller dulu. Sebelum kita press, sebelum kita perah, sebelum kita buat processing, kita sejukkan dulu buah tu. Dinginkan, masukkan dalam chiller. So kita kena pastikan masa kita nak perah tu, kita keluarkan buah yang dalam daripada chiller tu, terus kita perah lah. Cuma dia ada satu syarat pula, nak guna kaedah perahan tu tak boleh guna kaedah perah yang boleh menghasilkan haba. Contoh kalau kita kisar guna food processor lama-lama tu kan, tu panas, dia boleh menyebabkan efek pada jus nantilah. So kita mungkin akan dapat jus yang browning nantilah. Okay. Ataupun kita celur buah dulu untuk bantu kurangkan browning, untuk stopkan tidak balas enzim. Ataupun kita asingkan serat, maksud kita tapis dia punya pulpa semua tu, kita tapis dia punya kulit, kita buang dia punya biji. Sebab kan macam saya kata tadilah, biji, kulit dan juga dia punya serat-serat tu tinggi kandungan enzim. So bila kita buang, kita remove, kita tapis, kita singkirkan, kita akan bantu buah tu untuk tidak mengalami browning. Okey. Ataupun kita boleh rendahkan pH dengan menambah asid pada produk jus kita. Ataupun kita boleh buat pembungkusan vacuum, kita buang udara daripada botol tu, kita buang udara supaya kita bantu untuk mengelakkan proses pengoksidaan terjadi. Ataupun terakhir sekali menggunakan bahan pengawet semula jadi. Okay, jelas Okey, masalah yang kedua pula dari segi separation, pemisahan. Kalau macam botol yang pertama ni tak ada masalah, jus dia okey. Cuba tengok botol yang kedua. Botol yang kedua ni ada sedikit mendakan. Nampak dia terpisah sedikit je. Ini mungkin disebabkan oleh kekurangan bahan penstabil. Dia masukkan bahan penstabil tapi tak mencukupi. Jadi berlakulah sikit mendakan ni. Tengok gambar yang ketiga. Lagi ketara dia punya proses, dia punya separation ni. Ini terjadi mungkin terlupa nak guna bahan penstabil. So dalam jus, pemprosesan jus, kita perlu tambahkan bahan penstabil yang sesuai seperti CMC, xanthan gum ataupun pektin. Biasa kita guna CMC lah sebab CMC ni yang paling tak efek rasa jus. CMC ni murah. Jadi memang banyak industri yang menggunakan CMC lah. Okay, so kemudian bila dah tambah bahan awet dan sebagainya, kita pun nak simpan lah jus. So apa kaedah penyimpanan yang kita nak gunakan? So kena pilih lah. Awak kena tengok dulu jenis jus. Jus awak ni jenis macam mana? Adakah tinggi vitamin? Adakah mudah rosak kalau kena cahaya? Kalau dia mudah rosak, kalau dia kena cahaya, dia mudah hilang vitamin, mungkin kita kena pilih pembungkusan yang berwarna gelap. Okey, so tengok dulu jenis jus. Kenal pasti jenis jus. Barulah kita tengok bekas yang macam mana kita nak guna. Kalau ikutkan botol kaca ataupun bekas kaca adalah yang paling bagus lah. Untuk kurangkan tindak balas antara bahan kimia yang kita tambah tadi dengan plastik. Jadi kita boleh guna bekas kaca lah. Okey, so yang ketiga, kita kurangkan pengoksidaan ni. Ada banyak cara lah kurangkan pengoksidaan. Mungkin kita buat penyah udaraan, buang udara dulu. Kita boleh buat vacuum packaging.
pembungkusan vacuum dan sebagainya lah. Sebab apa nak kurangkan pengoksidan ni? Nak buang oksigen daripada jus supaya tak berlaku proses pemerangan. Okey, dan biasanya jus disimpan sejuk. Okey, sebab apa dalam keadaan sejuk, enzim tidak boleh bertindak balas. Jadi, bila dengan kombinasi keempat-empat faktor yang kita pertimbangkan ni, penyimpanan jus tu akan lebih tahan lama. Okey, kita akan mengelakkan ataupun mengurangkan kemungkinan jus menjadi rosak. Okey, so faham? So, setakat itu saja untuk topik pemprosesan jus dan juga cordial ni. So, awak boleh tonton berulang kali video penerangan saya ni sehingga awak betul-betul jelas. Dan keesokan hari, awak boleh cuba jawab kuis yang akan saya letak pada Google Classroom. Okey, so terima kasih. Assalamualaikum.